Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin dan rahmatnya kita masih dikurniakan dengan kesihatan yang baik dan kesempatan masa untuk kita bersama-sama pada pagi ini dalam kelas hadis mingguan. Pagi ini kita akan melihat sebuah hadis yang berkaitan dengan bulan-bulan haram. Kita lihat hadis ini. An ibni Abi Bakrah an Abi Bakrah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala az-zamanu qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum. Thalathatun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabu Mudhar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Daripada Abi Bakrah, Ibnu Abi Bakrah, daripada Abi Bakrah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, az-zamanu qad istadara ka hay'atihi yauma khalaqas samawati wal ard. Zaman atau masa itu telah beredar seperti mana pada hari Allah menciptakan petala langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. Satu tahun itu mempunyai 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dan daripada 12 bulan itu adanya 4 bulan yang haram. 4 bulan yang mulia. Thalathatun mutawaliyat. Ada 3 bulan yang berturut-turut. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajabu Mudhar. Dan yang keempat adalah bulan Rajab menurut kabilah Mudhar, allazi baina Jumada wa Sya'ban, yang berada di antara Jamadil akhir dan Sya'ban. Baik. Dalam hadis ni Nabi menyebutkan tentang peredaran masa semenjak Allah menciptakan langit dan bumi ini. Kemudian Allah menciptakan matahari, bulan dan semua yang ada di alam ini. Maka semenjak itu masa telah pun beredar, berputar seperti mana yang Allah kehendaki, iaitu setahun mempunyai 12 bulan. Dan kemudian daripada 12 bulan tersebut adanya 4 bulan yang haram, iaitu 4 bulan yang mulia. Ada 3 bulan yang berturutan kedudukannya, iaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan kemudian bulan yang keempat
iaitu bulan Rejab menurut kabilah Mudhar. Kerana bulan Rejab ini juga menurut sebahagian kabilah yang lain, dia terletak bukan di antara Jamadil Akhir dan juga Sya'ban daripada bulan yang lain. Tapi menurut kabilah Mudhar, Nabi membenarkan perkara tersebut, dan Rajab menurut kabilah Mudhar yang terletak di antara Jumada, itu Jamadil Akhir, dan Sya'ban. Jadi 4 bulan haram itu termasuklah bulan Rajab, yang mana kita pada hari ini berada pada bulan Rajab, salah satu bulan daripada bulan-bulan haram. Dan hari ini kita dah masuk pada 7 hari bulan Rajab tahun 1444 Hijrah. Jadi bila masuknya bulan Rajab, satu bulan daripada bulan-bulan haram, maka kita kena memberikan perhatian, kerana ada sebab mengapakah Allah memilih 4 bulan ini dan menamakannya sebagai bulan-bulan haram dan dimuliakan berbanding bulan-bulan yang lain. Dalam surah 9, dalam surah 9 ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إن عدة الشهور عند الله, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 syahran, ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang telah pun Allah tentukan di dalam kitabnya. Kitabnya di lauh mahfuz, ditulis oleh qalam di lauh mahfuz itu. Yauma khalaqas samawati wal arda, pada hari Allah menciptakan perkara langit dan bumi ini. Pada awal penciptaan langit dan bumi ini, Allah telah pun menentukan bahawasanya bilangan bulan itu ada 12. Minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu adanya 4 bulan yang haram, itu yang mulia, yang dihormati. Dzalika ad-dinul qayyim, demikianlah agama yang lurus itu. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menzalimi diri kamu pada bulan-bulan haram itu. Waqatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah, dan perangilah golongan yang musyrik itu kesemuanya seperti mana mereka memerangi kamu kesemuanya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah kamu bahawasanya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah sebutkan bahawa fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menzalimi diri kamu pada bulan-bulan haram itu. Jadi sebahagian ulama menyebutkan
4 bulan haram ini mengapakah dinamakan sebagai bulan haram atau bulan yang dimuliakan? Yang pertamanya kerana pada bulan-bulan haram tersebut diharamkan berlakunya peperangan atau pembunuhan. Dan ini memang diakui sendiri oleh kaum musyrikin. Begitu juga bangsa Arab yang lain, kaum musyrikin Mekah itu dan kabilah-kabilah yang lain, mereka mengakui bahawa adanya bulan-bulan yang haram itu. Kerana mungkin ini yang mereka warisi daripada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Kerana kalau kita tengok ayat ini Allah sebut, memang sejak awal lagi. Di sisi Allah, setahun ada 12 bulan dan kemudian ada 4 bulan yang haram itu. Maka itu juga yang disampaikan oleh para Nabi dan juga Rasul yang Allah utuskan kepada manusia, termasuklah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Di kaum musyrikin Mekah itu. Begitu juga kabilah-kabilah yang lain, mereka percaya kepada adanya 4 bulan yang haram ini. Jadi mereka tahu walaupun mereka selalu bermusuhan, selalu berlakunya peperangan dan pembunuhan di antara mereka, tetapi bila masuknya bulan haram itu, mereka sendiri mengharamkan peperangan dan pembunuhan pada bulan tersebut. Sedangkan pada bulan-bulan yang lain, bagi mereka itu benda yang biasa. Kerana mereka ni sifatnya, mereka hidup di atas dasar asabiyah, iaitu mereka berasa bangga, berasa mulia dengan kabilah mereka masing-masing. Jadi bila berlakunya mungkin salah seorang ahli kabilah mereka yang dizalimi ataupun disakiti oleh kabilah yang lain, walaupun mungkin kesalahan tersebut datang daripada ahli kabilah mereka sendiri, tapi mereka akan mempertahankan bersungguh-sungguh ahli kabilah mereka itu. Jadi ini juga dapat kita lihat di kalangan kaum keluarga Nabi SAW, Bani Hashim itu, yang mana mereka bersungguh-sungguh mempertahankan Nabi SAW, walaupun mereka sendiri sebahagiannya tidaklah beriman kepada apa yang Nabi sampaikan. Kerana bagi mereka, kabilah itu merupakan suatu perkara yang paling penting. Setiap ahli kabilah mereka, ahli keluarga mereka akan mereka pertahankan walaupun salah sekalipun. Jadi itu yang dipegang oleh bangsa Arab. Begitu juga kaum musyrikin Mekah. Tapi bila berlakunya atau bila masuknya bulan-bulan haram, maka mereka sendiri akan membuat gencatan senjata antara sesama mereka, dan jika ada berlaku perkara-perkara yang tertentu, pemusuhan dan sebagainya, maka mereka memberhentikan dahulu segala bentuk peperangan dan juga pembunuhan pada bulan-bulan tersebut. Dan kemudian selepas berlalunya bulan-bulan haram itu, maka mereka akan kembali kepada sikap mereka. Akan berlakulah perkara-perkara yang mereka buat sebelum itu, bila selepas berlalunya bulan-bulan haram ini. Dan Allah dia mengutuskan Nabi SAW, dan kemudian dia juga menurunkan Quran. Dia mengiktiraf adanya bulan-bulan haram ini, bulan-bulan yang dimuliakan oleh bangsa Arab, oleh kaum Quraisy itu. Dan Allah menekankan dalam ayat ini, kalau kita tengok, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menzalimi diri-diri kamu padanya. Menzalimi diri di sini dia ada beberapa bentuk lah. Bila disebutkan kezaliman, kezaliman itu bukan hanya kezaliman itu ke atas orang yang lain, penindasan ke atas orang yang lain. Dia termasuk dalam bentuk suatu yang disebut sebagai kezaliman yang paling besar. Bahkan yang paling besar kezaliman itu adalah
perbuatan mensyirikkan Allah. Itu kezaliman yang paling besar. Kemudian yang keduanya, kezaliman itu juga merujuk kepada perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang. Kalau kita tengok dalam surah 3, ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا فعلوا فاحشة. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan yang keji, au zalamu anfusahum, ataupun mereka menzalimi diri mereka sendiri, iaitu dengan melakukan dosa dan juga maksiat kepada Allah, zakarullah, maka mereka segera ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka memohon keampunan bagi dosa-dosa mereka, wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapakah yang dapat mengampunkan dosa-dosa itu melainkan hanyalah Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan apa yang telah mereka lakukan itu dalam keadaan mereka mengetahui bahawa ia adalah suatu dosa dan juga suatu kesalahan. Di sini Allah sebutkan tentang golongan yang beriman, mukminin, juga golongan yang muhsinin. Tengok ayat sebelum itu tentang golongan muhsinin. Yang mana golongan yang beriman, golongan yang bertakwa, golongan yang muhsin ini, seperti mana manusia biasa yang lain, mereka juga melakukan dosa dan juga maksiat kepada Allah. Tak ada manusia yang terlepas daripada dosa dan juga maksiat. Nabi sebutkan dalam sebuah hadis, kullu bani Adam khata'un. Setiap daripada anak Nabi Adam itu, setiap orang, setiap manusia, setiap anak Adam itu khata'un, adalah orang-orang yang banyak melakukan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang-orang yang melakukan dosa itu adalah orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Sebaik-baik orang yang banyak melakukan dosa adalah orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Jadi walaupun orang tersebut merupakan golongan yang beriman, bertakwa, golongan yang muhsin, maka sebagai manusia biasa, maka tak ada siapa pun yang terlepas daripada dosa dan juga maksiat. Cuma bezanya, golongan yang beriman, bila mereka melakukan dosa atau maksiat, mereka segera ingat kepada Allah dan mereka memohon keampunan kepada Allah, mereka bertaubat di atas dosa yang mereka lakukan itu, dan kemudian mereka tidak meneruskan dosa dan juga maksiat tersebut. Di sini Allah katakan, zalamu anfusahum, mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan dosa-dosa, lalu mereka mohon keampunan kepada Allah. Balik kepada surah 9 tadi, surah Taubah ayat 36. Allah sebut di sini, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menzalimi diri kamu sendiri pada bulan-bulan haram itu, iaitu dengan melakukan dosa dan juga maksiat
kepada Allah. Dosa dan juga maksiat itu dia sebenarnya tak kira bila masa sekalipun ia memang dilarang oleh Allah. Tak kira sama ada bulan-bulan haram ataupun bulan-bulan yang bukan bulan haram, ia memang suatu yang dilarang oleh Allah. Tetapi apabila Allah sebutkan tentang bulan haram, Allah tekankan tentang perkara ini. Janganlah kamu menzalimi diri kamu sendiri pada bulan-bulan haram itu. Sedangkan sepatutnya tak perlu sebut pun, kerana perbuatan menzalimi diri sendiri dengan melakukan dosa kepada Allah itu dilarang pada bila-bila masa, pada sepanjang masa. Dosa dan juga maksiat itu dilarang. Tapi bila sebutkan tentang bulan haram, Allah tekankan. Disebabkan itu, kalau kita lihat, ada tafsiran daripada golongan salafus salih. Antaranya seperti Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas tentang ayat ini, Ibnu Abbas ini seorang sahabat Nabi yang terkenal sebagai seorang mufassir, ahli tafsir Al-Quran. Kata Ibnu Abbas, faja'alahunna huruma wa azuma hurumatihinna wa ja'ala dzamba fihinna a'zam wal amalu salihu wal ajru a'zam. Dia kata Ibnu Abbas, Allah menjadikan bulan-bulan haram itu sebagai bulan-bulan yang dinamakan sebagai bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia. Dan Allah menekankan tentang kemuliaan bulan-bulan itu dalam ayat ini. Begitu juga dalam hadis Nabi yang kita lihat di awal tadi. Kata Ibn Abbas lagi, wa ja'ala dzamba fihinna a'zam, dan Allah menjadikan dosa itu, dosa yang dilakukan pada bulan-bulan haram itu lebih besar nilainya dibandingkan dengan dosa yang dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Jadi itu perbezaan yang ada pada bulan-bulan yang haram, yang mana Allah tekankan, janganlah menzalimi diri kamu sendiri pada bulan-bulan haram itu, kerana kata Ibnu Abbas, kata dosa maksiat yang dilakukan pada bulan-bulan haram maka lebih besar dosanya itu dibandingkan dengan dosa yang sama yang dibuat pada bulan-bulan yang di luar daripada bulan-bulan haram. Sebab itu Allah tekankan dosa lebih besar nilainya pada bulan-bulan haram. Begitu juga kata Ibn Abbas lagi, wal amalus salihu wal ajru a'zam, dan amalan yang soleh yang dilakukan pada bulan-bulan haram juga ganjarannya Allah melipat gandakan lagi. Seperti mana dosa Allah lipat gandakan keburukannya itu, membesarkan nilainya, begitu juga amalan soleh yang dilakukan pada bulan-bulan haram juga Allah akan lipat gandakan lagi ganjarannya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kemudian seorang tabi'in iaitu Qatadah juga mengatakan tentang ayat ini, inna zulma fil ashhuril hurum a'zamu khati'ah wa wizran minaz zulmi fima siwaha wa in kana zulmu ala kulli halin aziman walakinna Allah yu'azzimu min amrihi ma yasha. Inna zulma fil ashhuril hurum a'zam khati'ah wa wizra. Jadi kata Qatadah seorang tabi'in, sesungguhnya kezaliman, perbuatan dosa dan juga maksiat pada bulan-bulan haram itu lebih besar kesalahannya dan dosanya daripada kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan yang lain selain daripada bulan-bulan haram itu. Wa in kana zulmu ala kulli halin aziman, walaupun kezaliman ataupun dosa dan juga maksiat itu
pada sepanjang masa adalah suatu perkara yang besar, yang tak patut dianggap remeh oleh orang yang beriman. Walakin Allah yu'azzimu min amrihi ma yasha. Akan tetapi Allah itu dia membesarkan ataupun melipat gandakan apa sahaja yang dia kehendaki. Kata Qatadah, walaupun kezaliman itu suatu perkara yang besar, yang tak patut dianggap remeh, seperti mana dalam sebuah hadis Nabi nyatakan, orang-orang yang engkar itu menganggap dosa yang mereka lakukan ibarat seperti lalat yang hinggap di atas hidung mereka. Benda yang kecil je bagi mereka. Sedangkan golongan yang beriman, mereka memandang dosa yang mereka lakukan itu ibarat seperti gunung yang akan menghempak mereka. Nabi sebutkan hadis itu supaya orang yang beriman dia menganggap segala dosa dan juga maksiat itu besar sebenarnya nilainya di sisi Allah. Janganlah dianggap remeh sampai dianggap tak apa, ini dosa yang kecil, kita boleh terus lakukan. Yang bahaya itu dosa-dosa yang besar, seperti mensyirikkan Allah, seperti membunuh, seperti berzina, seperti minum arak dan sebagainya. Sedangkan Nabi pesan, orang yang beriman dia akan menganggap semua itu ibarat seperti gunung yang akan menghempaknya. Walaupun mungkin dosa yang kecil sekalipun, dia tak anggap ini suatu perkara yang remeh. Kerana dosa yang kecil, jika dihimpunkan, lama-kelamaan, jika berterusan dilakukan, dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, maka ia akan menjadi besar. Ibarat seperti gunung ganang. Walaupun asalnya mungkin dia kecil. Jadi Allah membesarkan dosa yang dilakukan pada bulan-bulan haram. Begitu juga amalan soleh yang dilakukan juga Allah akan membesarkan nilainya lagi melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Jadi kita tahu bahawa suatu kebaikan yang dilakukan oleh seorang itu Allah akan menggandakannya sebanyak 10 kali ganda sehingga kepada 700 kali ganda. Manakala dosa yang dilakukan oleh seorang itu Allah tak melipat gandakan, akan ditulis sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi itu pada bulan-bulan yang lain. Tapi bila masuk bulan haram, suatu dosa yang dilakukan itu dia akan lebih besar nilainya daripada dosa yang sama yang dibuat pada bulan-bulan yang lain. Jadi bila masuknya bulan haram kita kena berikan perhatian. Kita kena sedar kita sekarang berada pada bulan Rejab. Permulaan bulan Rejab yang mana ia merupakan suatu bulan yang sebahagian daripada bulan-bulan yang haram. Di samping 3 bulan yang lain, itu Zulqa'dah, Dzulhijjah dan juga Muharram, dan kita sekarang berada di bulan Rejab. Jadi kita kena perhatikan supaya setiap yang kita lakukan itu adalah amalan soleh yang Allah akan memberikan ganjaran yang besar kepada kita. Dan segala dosa dan juga maksiat kita jauhi. Walaupun kita perlu berikan perhatian, dosa ni perlu kita jauhi sepanjang masa, tapi bila masuk bulan haram kita kena lebih lagi berikan perhatian kerana besar nilai dosa tersebut pada bulan-bulan haram ini. Dan Allah kata Qatadah lagi, Allah dia membesarkan, melebihkan sesuatu itu sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dan Allah kalau kita perhatikan banyak perkara yang Allah lebihkan satu perkara dibandingkan dengan perkara yang lain, walaupun asalnya ia sepatutnya samalah, tetapi Allah dia kehendaki lain. Dia kehendaki bila terhadap suatu perkara ini lebih besar nilainya daripada perkara yang lain, walaupun mungkin sama dari segi luarannya ataupun fizikalnya.
Kalau kita lihat, Allah sebutkan dalam surah 17 ayat yang ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولقد كرمنا بني آدم, dan benar-benar kami telah memberikan kemuliaan, kami telah memuliakan anak-anak Adam, manusia itu. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami memberikan kepada mereka keupayaan, kemampuan untuk menggunakan pelbagai kenderaan di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan rezeki kepada mereka daripada pelbagai perkara-perkara yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami melebihkan mereka ke atas kebanyakan daripada apa yang telah kami ciptakan dengan sebenar-benar kelebihan. Di sini Allah sebutkan tentang makhluk yang Allah ciptakan tu banyak. Makhluk yang Allah ciptakan tu banyak. Tara langit, 7 tara langit dan bumi ni, dan apa yang ada antara kedua-duanya, manusia itu merupakan makhluk yang kerdil jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Di langit yang luas itu 7 tara langit, kemudian bumi itu juga banyak perkara yang Allah ciptakan di atas muka bumi itu, banyak makhluk yang hidup. Tapi Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kelebihan, keutamaan kepada manusia. Allah sebut di sini, wa faddalnahum ala katsirin, dan kami memberikan kelebihan, melebihkan manusia itu ke atas kebanyakan daripada makhluk yang kami ciptakan dengan sebenar-benar kelebihan. Itu keistimewaan manusia, Allah melebihkan manusia daripada kebanyakan makhluk Allah yang lain. Walaupun manusia dipandang hina oleh iblis ketika penciptaan manusia yang pertama, iaitu Nabi Adam itu, iblis merasakan dia lebih baik, dia lebih mulia, dia lebih utama daripada Adam, manusia itu. Tetapi Allah nyatakan, Allah melebihkan, Allah memuliakan manusia, dan Allah memberikan kelebihan kepada mereka dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya Allah seperti mana dia berkehendak untuk melebihkan sesuatu ciptaan itu lebih daripada yang lain. Seperti mana dia melebihkan bulan ada 12 bulan, tapi Allah berkehendak untuk melebihkan 4 bulan yang tertentu itu sebagai bulan-bulan yang haram. Begitu juga manusia, Allah memberikan kelebihan kepada mereka dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Walaupun sepatutnya pada pandangan sebahagian mereka seperti mana iblis, dia lebih baik, dia lebih utama. Tapi yang dilihat adalah pada apa yang Allah tentukan. Itulah yang paling baik. Kemudian di kalangan manusia itu pula, Allah sebutkan dalam surah yang sama ni, dalam ayat yang ke-55,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd. Wa atayna Dawuda zabura. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Dan Tuhanmu ialah yang lebih mengetahui tentang makhluk-makhluk yang diciptakan di antara langit dan bumi ini. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'din. Dan benar-benar pasti kami telah melebihkan sebahagian daripada para nabi itu ke atas sebahagian yang lain. Dalam ayat tadi Allah sebutkan di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, Allah telah melebihkan manusia itu dibandingkan dengan makhluk yang lain. Kemudian di antara manusia itu pula tak semua sama nilainya. Ada yang Allah lebihkan sebahagiannya daripada yang lain. Dan contohnya yang Allah lantik sebagai nabi dan juga rasul. Ini manusia yang Allah pilih. Allah berikan kelebihan. Allah berikan keutamaan dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Dan di kalangan para nabi dan rasul yang Allah pilih daripada manusia itu juga ada di kalangan mereka ni yang Allah pula lebihkan daripada nabi dan rasul yang lain. Tak semua nabi itu sama kedudukan mereka di sisi Allah. Faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'din. Kami lebihkan sebahagian daripada para nabi ke atas sebahagian yang lain. Wa atayna Dawuda zabura. Dan kami kurniakan kepada Nabi Daud itu kitab Zabur. Dan antara nabi yang Allah berikan kelebihan adalah Nabi Daud alaihissalam. Yang mana Nabi Daud kita dah sebut sebelum ni dalam kelas tadabbur dalam surah Sad itu tentang bagaimana Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang mana baginda merupakan nabi dan juga raja. Sedangkan nabi yang lain mereka hanya nabi tapi bukan raja, bukan pembesar, pemimpin kepada kaum mereka. Tapi Nabi Daud dapat kedua-duanya sekali. Dia mendapat kenabian dan dia juga mendapat kekuasaan kerajaan. Dan kemudiannya diwarisi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan banyak lagi lah kelebihan Nabi Daud ni yang Allah berikan kepadanya, yang tak diberikan kepada makhluk yang lain. Dan kemudian disebutkan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW bahawasanya Nabi Daud ini merupakan hamba Allah yang paling baik ibadahnya kepada Allah. Nabi sebutkan puasa yang paling baik, sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Sebaik-baik solat malam adalah solat Nabi Daud alaihissalam. Dan itu Nabi yang Allah lebihkan melebihi Nabi-Nabi yang lain. Begitu juga dalam satu lagi ayat dalam surah 2 ayat 253. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'dhin minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna 'Isa ibna Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'dhin. Para rasul itu ada yang kami melebihkan mereka sebahagian daripada mereka ke atas sebahagian yang lain. Jadi tidak semua para rasul, para nabi itu sama kedudukannya di sisi Allah. Ada yang Allah lebihkan, yang Allah tinggikan kedudukan mereka. Minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang Allah berbicara, berkata-kata langsung kepada mereka.
seperti mana Nabi Musa alaihissalam. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan kami melebihkan sebahagian di kalangan mereka dengan beberapa darjat kelebihan. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat, dan kami kurniakan kepada Nabi Isa ibnu Maryam itu keterangan-keterangan. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami kuatkan Nabi Isa itu dengan Ruhul Qudus, iaitu Jibril alaihissalam. Jadi di kalangan manusia Allah melebihkan sebahagian mereka melantik Nabi dan Rasul. Allah turunkan wahyu kepada mereka. Dan di kalangan mereka juga Nabi dan Rasul juga Allah lebihkan sebahagian yang lain, yang mana diberikan kelebihan yang tak diberikan kepada Nabi dan Rasul yang lain. Manakala di kalangan manusia yang lain juga Allah tak sama apa yang Allah kurniakan kepada mereka. Dalam surah 17 ayat 21, ayat yang ke-20, yang ke-20 kita tengok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ. Tiap-tiap satu golongan ini, iaitu golongan yang Allah sebut dalam 2 ayat sebelum itu. Yang pertama, golongan yang menginginkan kesenangan dunia yang segera itu, yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, golongan yang menginginkan kesenangan pada hari akhirat dan berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Kedua-dua golongan ini kami kurniakan kepada mereka pemberian daripada Tuhanmu, wahai Muhammad. Kedua-dua golongan ini Allah berikan kepada mereka kurniaan, sama ada dalam bentuk nikmat-nikmat di dunia ini, ataupun bagi golongan yang inginkan akhirat, maka bukan sekadar mendapat nikmat dunia, tapi mendapat rahmat, barakah, pengampunan daripada Allah, dan akan dapat ganjaran yang besar pada hari akhirat nanti. Wa kana ata'u rabbika mahzura, dan adalah pemberian Tuhanmu itu tak ada siapa pun yang dapat untuk menyekatnya. Sama ada Allah nak berikan kepada golongan yang beriman ke, ataupun golongan yang engkar ke, yang musyrik ke, pemberian daripada Allah itu tak ada siapa pun yang dapat untuk menyekatnya. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Lihatlah bagaimana kami melebihkan sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain. Di kalangan manusia sendiri yang umum ini, walaupun mungkin sama dari segi bangsanya, bahasanya, warna kulitnya, bahkan mungkin namanya pun sama, tapi dari segi di sisi Allah tak sama. Setiap manusia itu ada nilai mereka di sisi Allah, dan apa yang Allah berikan kepada mereka pun tak sama, yang mana Allah nak uji mereka. Ada sebahagiannya yang diberikan dengan kelebihan dari segi kekayaan, jawatan, kekuasaan, maka Allah uji mereka dengan perkara-perkara tersebut. Sebahagiannya yang mungkin Allah berikan pemberian yang kurang dari segi harta, dari segi pengaruh kekuasaannya, dari segi anak dan sebagainya, tetapi Allah juga nak memberikan ujian kepadanya, dan mungkin melebihkannya dalam perkara-perkara yang lain. Mungkin kurang dari segi harta tapi diberikan dengan kesihatan yang baik,
anak-anak yang soleh contohnya. Dan pelbagai lagi perkara. Di setiap manusia tak sama keadaannya, ada yang Allah lebihkan di atas sebahagian yang lain. Tetapi yang utama, walal akhiratu akbar darajatin wa akbaru tafdila. Dan benar-benar akhirat itu lebih besar darjatnya, kedudukannya, wa akbaru tafdila, dan lebih besar kelebihannya. Walaupun di dunia ni manusia berbeza-beza keadaannya, tetapi bukan itu yang utama. Yang lebih utama lagi adalah pada hari akhirat nanti, di situlah golongan yang Allah muliakan, golongan yang beriman akan mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah dan kurniaan yang besar di sisi Allah, melebihi daripada golongan yang lain yang ketika di dunia dahulu mungkin mereka mendapat kurniaan nikmat dunia yang banyak di sisi Allah. Tapi di hari akhirat, jika mereka termasuk di kalangan golongan yang ingkar, maka mereka merupakan golongan yang akan mendapat kerugian yang besar pada hari akhirat nanti. Dan kemudian begitu juga Allah juga melebihkan, contohnya disebutkan dalam hadis-hadis tentang kelebihan yang ada pada Masjidil Haram. Solat, Nabi sebutkan solat di Masjidil Haram 100,000 kali ganda melebihi solat di tempat-tempat yang lain. Begitu juga solat di Masjid Nabawi 1000 kali ganda lebih daripada solat di tempat-tempat yang lain. Jadi itu Allah berikan kelebihan, keutamaan dia kepada tempat-tempat yang tertentu. Kemudian begitu juga kepada perkara atau benda, objek yang tertentu, seperti contohnya air Zam-Zam yang Allah berkati. Ada keberkatan lebih daripada air yang lain, minuman yang lain. Jadi ini semua perkara-perkara yang Allah kehendaki untuk Allah berikan kelebihan padanya. Jadi begitu juga bila kita sebutkan tentang masa, tentang bulan itu, ada 4 bulan yang mana Allah sebutkan dalam Quran dan Nabi sebutkan dalam hadis, ada kelebihannya dan dinamakan sebagai bulan-bulan haram. Itu bulan-bulan yang patut dimuliakan, bulan-bulan yang patut untuk dihormati lebih daripada bulan-bulan yang lain. Sehingga Allah tekankan, janganlah menzalimi diri kamu dengan melakukan dosa padanya. Sedangkan dosa itu sepanjang masa pun memang diperintahkan supaya ditinggalkan, tetapi bila masuk bulan haram kena lebih lagi diperhatikan. Begitu juga amalan yang soleh diperintahkan untuk dilakukan pada sepanjang masa, tapi bila masuk bulan haram ni, maka kita kena lebihkan perhatian, lebihkan usaha untuk kita melakukan amalan-amalan yang soleh. Kerana Allah akan melipat gandakan ganjarannya, begitu juga akan melipat gandakan balasan terhadap dosa ataupun maksiat yang dilakukan pada bulan-bulan haram ini. Dan kemudian kalau kita lihat dalam bulan Rejab ini, walaupun dia termasuk dalam bulan-bulan yang haram, kita kena dan diperintahkan supaya kita perbanyakkan amalan yang soleh, menjauhi dosa dan juga maksiat, tetapi tiada amalan-amalan yang khusus, yang tertentulah yang Nabi sebutkan dalam hadis contohnya. Semua disebutkan secara umum, galakkan untuk melakukan amalan yang soleh bila masuknya bulan haram atau bulan Rejab itu khususnya. Tapi dari segi amalan-amalan yang tertentu, maka tak ada amalan-amalan yang tertentu, tak ada solat yang tertentu, tak ada puasa yang tertentu, pun tak ada zikir-zikir ke doa yang tertentu ke, tak ada. Tak disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi yang ada adalah galakkan untuk memperbanyakkan, meningkatkan amalan yang soleh pada bulan haram tersebut. Bulan Rajab contohnya. Jadi kalau bulan yang lain, kita baca Quran contohnya 1 muka. Jadi bila masuk bulan Rejab ni, kita perbanyakkan
setiap hari, kalau dulu satu muka kita baca, jadi kita perbanyakkan, kita tingkatkan. Begitu juga perkara yang lain, solat, puasa dan sebagainya. Maka kita perbanyakkan, kita tingkatkan bila masuknya bulan haram ini. Dan kalau kita lihat kata-kata golongan salaf yang terdahulu, antara mereka mengatakan bulan Rajab ini adalah ibarat seperti bulan untuk kita bercucuk tanam, kita menanam benih. Kemudian bulan Sya'ban pula adalah bulan untuk kita menyiram tanaman tersebut. Dan kemudian bulan Ramadan pula adalah bulan untuk kita memungut hasil daripada benih yang telah kita tanam itu. Jadi bulan Rajab nak sampai kepada bulan Ramadan tu tak jauh. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi kita mulakan dengan bulan Rajab ni, tingkatkan amalan soleh kita. Jangan nak tunggu masuk bulan Ramadan baru kita nak tingkatkan. Tapi sepatutnya pada bulan Rajab ni lagi, sebab ia bulan yang haram, maka kita mulakan pada bulan Rajab ni lagi segala usaha-usaha untuk kita melakukan amalan yang soleh itu, kita mulakan, tingkatkan pada bulan ini. Supaya bila masuknya bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, maka kita lah pun bersedia dengan sebaik-baiknya. Kemudian sebahagian lagi kata, sebahagian di kalangan mereka juga mengatakan tahun itu umpama pohon pokok. Tahun itu umpama pohon pokok, dan bulan Rajab itu merupakan waktu tumbuhnya daun pada pokok itu. Dan kemudian bulan Sya'ban adalah waktu tumbuhnya dahan-dahan, dan seterusnya bulan Ramadan adalah hari untuk memetik buah-buahan. Itu hasilnya. Sama seperti mana kata yang sebelum tadi. Bulan Ramadan adalah bulan untuk memetik hasil. Dan bulan Rajab itu bulan persediaan untuk kita mula bercucuk tanam untuk menanam pokok. Dan kemudian kita akan memetik hasilnya pada bulan Ramadan. Baik. Kita kembali kepada hadis yang utama tadi. Di hari ini kita lihat berkenaan dengan hadis berkaitan dengan bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan satu bulan yang termasuk daripada bulan-bulan yang haram, yang mana perkara ini telah pun Allah tentukan pada awal penciptaan langit dan juga bumi itu. Di sisi Allah 12 bulan itu ada dalam setahun, dan kemudian di samping 12 bulan itu adanya 4 bulan yang haram, 3 bulan yang berturut-turut, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram, dan kemudian ada satu lagi bulan Rajab, itu bulan yang kita berada pada ketika ini, bulan Rajab, yang terletak di antara bulan Jamadil Akhir dan bulan Sya'ban, yang mana bulan Rajab merupakan suatu bulan yang patut kita berikan perhatian, kita tingkatkan amalan soleh sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan yang tak lebih kurang 2 bulan lagi saja lagi. Dan kemudian juga pada bulan Rajab ini kita kena berikan perhatian supaya kita berusaha bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa dan juga maksiat, kerana pada bulan Rajab, begitu juga bulan-bulan haram yang lain, Allah akan melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang melakukan amalan yang soleh lebih daripada bulan-bulan yang lain. Begitu juga bagi siapa yang melakukan dosa dan juga maksiat, juga Allah akan melipat gandakan balasannya lebih daripada bulan-bulan yang lain. Dan mudah-mudahan bulan Rajab ini menjadi bulan untuk kita membuat persiapan dengan sebaik-baiknya sebelum kita masuk kepada bulan Ramadan yang tak lama lagi. Itu lebih kurang 2 bulan saja lagi. Baik. Jadi setakat itu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil sikit sebanyak manfaat daripada apa yang dapat kita lihat daripada hadis ini dan juga daripada ayat-ayat yang kita baca tadi. InsyaAllah kita akan sambung dalam kelas akan datang. Baik, sebelum kita akhiri, ada apa-apa soalan?
Kalau ada persoalan saya kata dulu untuk pagi ini. InsyaAllah kita akan bertemu dalam kelas akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.